Salam sejahtera keluarga Malaysia. Bersama saya Rita Alexis Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 3 Mei 2022. Kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri di Sabah tahun ini amat dirasai berikutan beberapa SOP dilonggarkan kerajaan berikutan fasa peralihan negara ke endemik. Rata-rata umat Islam di sekitar ibu negeri meluahkan rasa syukur dan gembira berpeluang meraihkan Aidilfitri bersama-sama keluarga dan sanak saudara. Saya merasa begitu gembira lah disebabkan pandemik kita yang sebelum ini tidak membolehkan kita berkunjung kan. Jadi dengan adanya kelapangan seperti yang diberi sekarang ini, ada masa untuk kita berjumpa dengan sanak saudara. 2 tahun tidak jumpa kan, nggak tahu lah. Jadi bila jumpa sanak saudara itu lagi happening lah orang bilang kan. Saya rasa sangat gembira lah kerana 2 tahun selama kita menjaga SOP melanda kita iaitu COVID-19, kita terbatas pergerakan kita dan berjumpa sanak saudara kita lah. Jadi bila sudah begini, kita mengeratkan silaturahim kita dengan keluarga yang jauh. Jadi saya berharap juga dalam tahun-tahun akan datang berterusanlah. Cuma kita akan menjaga SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Sangat gembira, terutama aja dapat jumpa keluarga ni. Dan biasalah keluarga ada yang daripada Labuan, dari Tawau juga dari mana akhirnya dapat berjumpa selepas 2 tahun ni. Syukur alhamdulillah. Selama ni kita pun kita ikut SOP dan juga paling dekat pun kita mau berjumpa dengan dorang sebelum ni pun guna visi. Alhamdulillah, syukur kita dapat berjumpa dengan dorang dan inilah masa yang paling sangat gembira untuk kita berjumpa dengan keluarga-keluarga kita. Saya rasa gembira, sudah lama tidak jumpa sanak saudara. Kali ini kami ada peluang untuk jumpa. First time jumpa tu memang sedih tapi campur gembira. Best lah. Ya, macam lama saya nak sambut. Harapan saya semoga kita dapat teruskan menyambut Hari Raya dalam keadaan macam ni dan rakyat Malaysia dapat lebih menjaga kesihatan dan jaga jarak agar kita dapat teruskanlah sambut Hari Raya dengan keadaan yang lebih meriah macam ni. Umat Islam di negeri ini disaran mengambil peluang mengeratkan silaturahim dan mengukuhkan perpaduan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Hubungan sesama manusia perlu dipelihara kerana Malaysia mempunyai masyarakat berbilang kaum, bangsa dan agama. Adun Balung Hamil Awang juga berharap perayaan Aidilfitri ini memberi peluang kepada semua rakyat untuk terus bersatu dan kekal menikmati keamanan serta menjaga keselamatan dan kesihatan dengan mematuhi SOP ditetapkan. Walaupun banyak kelonggaran SOP telah diberikan kerajaan, namun perjuangan melawan COVID-19 belum lagi menang. Walaupun kita dalam era endemik, tetapi kita harus berjaga-jaga demi untuk keselamatan kita dan juga keluarga kita serta rakan-rakan kita insya-Allah. Jadi patuhilah arahan itu. Jangan lupa kalau kita di dalam keadaan di suatu kawasan yang ramai, kita gunakanlah pelitup muka kita dan kita jagalah jarak kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menunaikan solat sunat Aidilfitri bersama kira-kira 15,000 umat Islam di Masjid Al-Kausar, Tawau. Dalam pada itu, beliau mengingatkan rakyat agar tidak melupakan golongan memerlukan bantuan dalam kemeriahan menyambut Lebaran ini. Masyarakat di Sandakan diingatkan agar sentiasa mematuhi SOP bagi mengekang jangkitan COVID-19. Ia termasuk mengekalkan pemakaian pelitup separuh muka di kawasan padat dengan orang ramai sentiasa menyediakan cecair pembasmi kuman. Adun Sungai Sibuga Muhammad Hamsan Awang Supain berkata walaupun banyak kelonggaran SOP dalam langkah kawalan dan pencegahan COVID-19 yang diberi kerajaan, namun masyarakat perlu terus mengutamakan kesihatan, khususnya dalam menyambut Aidilfitri ini. Saya menasihat kepada semua masyarakat yang ada di Dun Sungai Sibuga dan Parlimen Lebaran ini supaya walaupun kelonggaran telah diberikan dengan SOP COVID-19 ini, namun kita perlu juga berjaga-jaga dan menjaga SOP. Kesihatan masyarakat itu penting sekali. Jadi saya menyarankan agar SOP yang telah dikeluarkan di kerajaan itu haruslah dipatuhi.
Beliau yang juga pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan menyatakan demikian ketika ditemui pemberita RTM di Sandakan. Orang ramai diminta untuk terus mengekalkan keselamatan diri, keluarga dan harta benda sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidilfitri. Ia termasuk menjaga keselamatan diri dengan mematuhi SOP kendiri meskipun negara kini dalam peralihan ke fasa endemik. Pesuruh Jaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah juga mengingatkan mereka yang berhasrat balik ke kampung halaman memastikan rumah yang ditinggalkan berada dalam keadaan selamat sekaligus tidak mengundang kepada kejadian kes pecah rumah. Pemandu kenderaan juga dinasihati supaya memastikan tahap kesihatan yang baik sebelum memulakan perjalanan ke destinasi masing-masing. Pastikan kenderaan-kenderaan yang kita nak pandu tu dalam keadaan baik, ya. Di samping itu juga janganlah kita terburu-buru, ya. Dan kita ambillah masa untuk sampai ke destinasi yang nak dituju. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam majlis ramah mesra Pesuruhjaya Polis Sabah di kediaman rasminya di Kota Kinabalu. Majlis ini dimeriahkan kehadiran pegawai dan anggota polis pelbagai pangkat. Perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan baharu di Sabah kekal 14 kes semalam sebagaimana catatan sebelum ini. Tiada kes kematian dilaporkan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 16 daripada 27 daerah di Sabah kekal dengan angka jangkitan sebelum ini. Sebanyak 18 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. Seramai 13 pesakit dalam kategori 1 dan 2, manakala seorang lagi dalam kategori 3. Tambah Datuk Masidi, sikap masyarakat menyambut perayaan berkembar Aidilfitri dan keamatan di Sabah akan menentukan angka jangkitan baharu di negeri ini. Beliau sekali lagi mengingatkan rakyat agar tidak mengabaikan pematuhan SOP yang ditetapkan. Seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Jabatan Kereta Api Negeri Sabah akan mempertingkatkan kualiti perkhidmatan stesen kereta api sembulan Kota Kinabalu. Langkah itu sekaligus menyediakan kemudahan yang lebih kondusif kepada pengguna. Jabatan Kereta Api juga membuat perancangan yang lebih baik, iaitu untuk mewujudkan satu perjalanan kereta api yang lebih kondusif, dan kita akan membuat stesen yang lebih baik di sini untuk kita ada feeder bus pula mengambil penumpang daripada hospital dan mana-mana untuk memastikan bahawa perkhidmatan kereta api antara Beaufort, Papar dan Kota Kinabalu dan lain-lain ini akan terus dapat kita pertingkatkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Panglima Bong Mokhtaradin memaklumkan demikian di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan orang ramai agar sentiasa menjaga keselamatan diri terutama di jalan raya selain patuh SOP, terutama dalam tempoh perayaan ini walaupun banyak kelonggaran telah diberikan kerajaan. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak mengeluarkan kata-kata berbau penghinaan berkenaan amalan adat istiadat budaya sesuatu kaum di Sabah termasuk Pesta Keamatan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, pihaknya tidak teragak-agak mengambil tindakan sekiranya ada pihak yang berbuat sedemikian. Jangan main-main, adat kita perlu dihormati. Kerana terpahat di Batu Sumpah sana mengenai isu adat dan kebudayaan yang perlu dihormati bukan saja oleh kerajaan pusat tetapi oleh setiap manusia yang hidup di bumi Sabah ini. Datuk Seri Dr. Jeffrey yang juga pengurusi induk Pesta Keamatan peringkat negeri ditemui RTM selepas upacara hukum adat yang diadakan di Perkarangan Batu Sumpah Keningau.
Mengenai upacara ini, beliau berharap ia dijadikan pengajaran agar Pesta Keamatan tahun ini berjalan lancar di semua peringkat. Beliau turut mengingatkan orang ramai untuk terus mematuhi SOP ketika sambutan Pesta Keamatan bagi mengelak penularan COVID-19. Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dan Ketua Kampung dalam kawasan Libaran disaran sentiasa turun padang bagi memantau keperluan rakyat akar umbi. Langkah itu berupaya membantu rakyat menyampaikan permasalahan yang dialami untuk diajukan kepada wakil rakyat mahupun pihak berwajib untuk tindakan selanjutnya. Saya mengharapkan ada perbincangan yang lebih terperinci di antara Ketua Kampung JPKK dengan Majlis Perbandaran Sendakan. Karena kalau tidak ada perbincangan ataupun tidak ada pengstrukturan semula, mungkin maklumat-maklumat itu tidak sampai sepenuhnya kepada Majlis Perbandaran Sendakan sebagai pentadbir kawasan dan juga pihak perwakilan masyarakat di luar sana. Ketua UMNO bahagian Libaran, Datuk Suhaimi Nasir ditemui pemberita RTM di Sandakan. Sementara itu, Adun Sungai Manila Mokran Ingkat turut menyambut baik saranan tersebut. Kita telah menggembeling tenaga daripada Ketua Kampung. Kita telah juga menggembeling tenaga daripada pengurusi JKK, unit-unit di dalam UPPM itu sendiri. Senantiasa tidak berhenti turun ke padang melihat apa juga permasalahan timbul. Kita seboleh-bolehnya akan melaksanakan tugas untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin. Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia Perda Sama Sabah, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Sabah dan Dewan Perdagangan dan Industri ASEAN Sabah sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri demi membangunkan ekonomi negeri. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu yang di-Pertua Perda Sama Sabah, Datuk Junaidi Datuk Abdul Rahman berkata, beliau mencadangkan kepada kerajaan untuk memberi peluang kepada ahli persatuan atau ahli Dewan Perniagaan untuk disenarai dalam lembaga seperti Sabah Invest. Jadi tadi kita ada syorkan kepada Ketua Menteri untuk menamakan antara kami untuk duduk sebagai lembaga di satu lembaga macam Sabah Invest, supaya kami dapat participate dan dapat maklumat awal supaya kami boleh edarkan kepada ahli-ahli kami. Jadi ahli-ahli dapat berpeluang untuk mendapat maklumat yang lebih awal. Dalam pada itu, beliau berharap agenda Hala 7 Sabah Maju Jaya dapat dijayakan dengan jalinan kerjasama perniagaan demi pembangunan negeri. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah. Dari warga RTM Sabah mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kekal patuh SOP. Saya Rita Alusius Malik. Salam hormat. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri 1443 Hijrah kepada seluruh rakyat Sabah dan juga seluruh rakyat Malaysia secara amnya. Marilah kita menyambut Aidilfitri ini dengan rasa penuh kesyukuran, kegembiraan dan keceriaan. Bermaaf-maafan. Bersebenak bulan Syawal yang mulia ini, saya ingin merakamkan ucapan Selamat Hari Aidilfitri kepada rakyat Sabah. Oleh itu, sambil kita bergembira di Hari Raya bersama keluarga, saya ingin berpesan kepada rakyat Sabah supaya sentiasa mematuhi SOP